manusia yang paling kenal Allah di kalangan umatnya, malahan di kalangan seluruh makhluk. Kerana paling kenal terhadap Allah, maka kesannya, implikasinya ialah paling takut kepada Allah. Makna paling takut ialah paling taat, atau kesan daripada paling takut dalam hati Rasulullah, maka Nabi juga paling taat kepada Allah. Kerana itulah maka Rasulullah diakui Allah sebagai hamba-Nya, seperti yang disebut dalam ayat pertama surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat abdihi itu ialah Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, hadis yang ringkas ini kadang-kadang setengah ulama tasawuf, setengah ulama hadis menyambung di hujung hadis ini dengan ayat Quran. Ayat Quran yang menyentuh tentang tauhid rububiyah. Ayat Quran ini terdapat dalam ayat 9 surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah Rasulullah menyebutkan, ana a'rafukum billah wa ashuddakum khawfan minhu, maka disambunglah oleh setengah ahli hadis, oleh setengah ulama tasawuf dengan firman Allah, wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Tuan-tuan tengok ayat 9 surah Al-Ahqaf, tuan-tuan akan menemui ayat ini. Wa ma adri ma yaf'alullahu bi wala bikum. Jadi apabila sudah disambung dengan ayat ini, hadis ini maknanya yang lengkap. Aku adalah manusia yang paling kenal Allah di kalangan kamu, dan aku juga adalah manusia yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Bagaimanapun aku tidak tahu nasib aku di akhirat nanti, juga nasib kamu, sama ada aku dimasukkan ke surga ke atau ke neraka, aku tak tahu. Walaupun kamu beriman dan umatku yang soleh. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Bila kita sebut tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tentunya kita teringat, dengan sendirinya kita akan ingat konsep tauhid 3 serangkai yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang berasal daripada pandangan Ibnu Taimiyah. Kita di Malaysia ini ada sebuah negeri yang muftinya ikut pandangan Wahabi, berpegang dengan tauhid 3 serangkai, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan satu lagi tauhidus sifat wal asma. Bukan semua tauhid uluhiyah rububiyah yang diutarakan oleh golongan Wahabi itu salah. Ada juga sebahagian besarnya yang betul, tetapi yang salah ialah tafsirannya. Yang betulnya kerana memang di dalam Quran ada sumber tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu berasal daripada sifat ilah. La ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku. Allah berfirman,
La ilaha illallah. Daripada ilah itu jadi uluhiyah. Uluhiyah, sifat-sifat uluhiyah bermaksud sifat-sifat keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah sebagai Tuhan. Adapun rububiyah berasal daripada kalimah Rabbun. Misalnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa in tawallaw wa qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam ayat ni dua-dua ada ya. La ilaha illa huwa, ilah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ada ilah, ada rabb. Saya dah selalu sebut dalam kuliah saya, di dalam Quran Allah dekatkan namanya Allah itu dengan dua sifat ini ada kira-kira 1000 kali ya, ada kira-kira 1000 kali. Banyaknya bilangan Allah dekatkan namanya dengan ilah dan Rabb. Ini menunjukkan sifat ilah dan sifat Rabb itu sangat penting. Daripada sinilah timbul pandangan Ibnu Taimiyah, pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, pandangan ulama Wahabi, tauhid uluhiyah yang berasal daripada kalimah ilah, tauhid rububiyah yang berasal daripada kalimah Rabbun. Jadi dari segi sumbernya, asasnya tauhid uluhiyah rububiyah ini betul, tidak salah. Tetapi bila dihuraikan, maka kita akan menemui huraian-huraian itu menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagai contoh ya, supaya kita jelas, mengenai tauhid rububiyah, orang-orang yang berpegang dengan tauhid 3 serangkai, ulama Wahabi menegaskan orang-orang kafir mempunyai tauhid rububiyah. Orang-orang Islam yang berdoa dengan menggunakan kaedah tawasul, orang-orang Islam yang ziarah kubur tidak mempunyai tauhid rububiyah. Ini kan pelik tuan-tuan ya. Orang kafir dianggap mempunyai tauhid rububiyah karena kononnya ada dalil dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, kalau engkau tanya pada orang-orang kafir Quraisy, kalau Nabi tanya kepada kafir-kafir Quraisy di kota Mekah yang tak mau Islam tu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nascaya mereka berkata Allah. Jadi jawapan orang kafir ini, atau ulama Wahabi, orang kafir ada tauhid rububiyah kerana mereka percaya Allah lah yang menjadikan, yang mengurus seluruh kejadian. Ini tauhid rububiyah. Tetapi orang-orang Islam yang berdoa dengan menggunakan doa tawasul, berarti ini tafsir mereka ya, berarti mereka meminta sesuatu selain daripada Allah, maka mereka jadi syirik. Jadi orang-orang Islam yang berdoa dengan tawasul tak ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya rosak. Jadi orang-orang Islam yang berdoa dengan doa tawasul atau ziarah kubur sudah menyentuhkan Allah, melanggar tauhid rububiyah. Mereka lebih teruk keadaannya daripada orang kafir.
Kalau orang kafir tak boleh dibunuh. Orang yang berdoa dengan doa tawassul, ziarah kubur, melakukan perbuatan syirik, untuk keluar daripada Islam, boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya. Ya. Ini kan teruk. Soalan yang penting tuan-tuan. Macam mana orang kafir mempunyai tauhid, sedang tauhid itu memerlukan kepada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila orang kafir dia mengucap syahadah, tidak pernah. Jadi dengan selia batal. Ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala yaquluna Allah, ini ayat ini membuktikan sebagai dalil bahawa orang kafir Quraisy itu tak beriman kepada rububiyah Allah, tak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, macam juga ya, setengah kaum di Malaysia ni orang-orang Cina lah. Kalau yang duduk di kampung yang fasih bahasa Melayu, orang Cina di Melaka, orang Cina di di Kelantan. Saya pun ada kawan orang Cina di Kelantan fasih bahasa Melayu. Dia tahu ya, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh kehidupan macam kita. Tapi dia tetap berpegang dengan agama Buddha. Dia tak percaya, dia tak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Jadi adakah kawan saya ni yang dia kata Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, Allah lah yang mentadbir alam ini, takkanlah dia mempunyai tauhid rububiyah? Kerana tauhid itu perlu kepada syahadah. Jadi tidak betul. Jadi kesan yang lebih buruk lagi, mereka yang berpegang dengan tauhid tiga serangkai ini menghukum orang-orang Islam yang berdoa dengan doa tawassul, satu lagi ziarah kubur, syirik. Baru-baru ini tuan tentulah sudah dapat maklumat ya. Ada satu buku ya, dalam bahasa Malaysia yang dikarang oleh mereka yang berfaham Wahbi. Buku ini bertajuk Golongan Kuburiyun. Golongan Kuburiyun, maksudnya golongan orang-orang Islam yang suka ziarah kubur, berdoa di kubur, menjadi syirik, menyuntukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan ziarah kubur itu dibolehkan dalam hadis ya. Rasulullah bersabda, inni nahaitukum ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku tegah kamu, larang kamu daripada ziarah kubur, sekarang ziarahlah ya. Dan masalah ziarah kubur ini sudah mula ditimbulkan oleh Ibnu Taimiyah yang meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Beliau memberi fatwa ziarah kubur haram, syirik. Lalu dijawablah oleh seorang ulama yang hidup sezaman dengannya, iaitu Syekh Tajuddin Subki dalam kitabnya Syifa'us Saqam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita berbalik kepada tadi hadis Nabi tadi, ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Wa asuddakum khaufan minhu. Aku juga adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Bagaimanapun aku tidak tahu nasib aku, nasib kamu di akhirat nanti, sama ada Allah masukkan dalam surga ataupun masukkan dalam neraka. Ayat Quran ini daripada ayat 9 surah Al-Ahqaf,
bermaksud Rasulullah SAW berpegang teguh dengan tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah Rasulullah sempurna. Karena itulah maka ketakwaan Rasulullah sempurna, kehambaan Rasulullah sempurna, tawakal Rasulullah sempurna. Dalam ayat 2 dan 3 surat Talaq, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ini menyebutkan sifat takwa dan sifat tawakal yang sempurna. Siapa dia? Ialah Rasulullah SAW, manusia yang sempurna ketakwaannya dan tawakalnya. Karena tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah Rasulullah itu sempurna. Tauhid rububiyah menjadikan hati Rasulullah itu bergantung semata-mata kepada rahmat Allah yang maha sempurna. Itulah tawakal. Sebab itu Rasulullah menyebutkan, wala adri ma yaf'alu bi wala bikum. Walaupun aku paling kenal, paling taat kepada Allah, aku tak tahu nasibku di akhirat nanti, sama ada dimasukkan ke neraka atau ke surga. Ada hadis-hadis lain yang boleh kita gunakan untuk menjelaskan maksud Rasulullah ni. Antaranya ialah hadis yang menyebutkan la yanju ahadukum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala na'am wala ana. Seseorang kamu tidak akan selamat daripada siksa neraka disebabkan amal-amal solehnya. Lalu sahabat yang terperanjat mendengar sabda Rasulullah itu bertanya, adakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya, aku juga begitu. Aku tidak akan lepas daripada siksa neraka disebabkan amal-amal soleh aku. Illa an yatagammadani Allahu birahmatih. Kecuali apabila Allah meliputkan rahmatnya ke atas diriku. Ini berarti Rasulullah tetap bergantung harap, tawakal sepenuhnya kepada rahmat Allah, kepada rububiyah Allah yang maha sempurna. Dia tidak bergantung kepada amalannya. Di dalam Quran pun ada tuan-tuan, Allah menyuruh kita bergantung pada rahmatnya, jangan bergantung pada amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ayat 58 surah Yunus, tak salah saya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu supaya mereka berasa suka dan gembira kerana telah menerima berbagai kurniaan dan rahmat daripada Allah. Kalau mereka berasa begitu, itu adalah lebih baik, itu adalah yang terbaik berbanding dengan mereka merasa telah melakukan berbagai amalan. Kalau kita dah beramal macam tadi solat subuh, kita kan berasa lega. Apakah yang mendorong kelegaan hati kita kerana solat subuh tadi? Adakah kerana kita telah berjaya melaksanakan kewajipan,
ataupun lainnya. Kalau kita berasa lega kerana sudah melakukan kewajipan, itu kurang baik. Yang terbaik, kita rasa lega, rasa bersyukur kerana Allah telah kurniakan rahmat dan berbagai kurnia di dalam solat subuh, dalam bentuk solat subuh. Jadi setiap amalan yang baik, bila kita sedar itu adalah kurniaan Allah, rahmat Allah, itulah yang terbaik. Kerana membetuli selaras dengan tauhid rububiyah. Kalau kita rasa kita lakukan dan kerana ketaatan kita rasa selamat daripada siksa, ini merosakkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah inilah tuan-tuan yang membentuk sifat tawakal, sifat ketenangan dalam hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu berbalik semua pada hadis tadi. Ana a'rafukum billah. Rasulullah tidak menggunakan kalimah a'lamu, tapi menggunakan kalimah a'rafukum. Kalau a'lamu ini berkaitan dengan ilmu. Aku orang yang paling tahu. Aku orang yang banyak ilmu mengenai Allah. Tapi kalau a'rab ini Rasulullah bermaksud makrifah. Jadi dengan sendiri kita juga perlu faham apa beza antara ilmu dengan makrifah. Rasulullah menyebutkan makrifah, ana a'rafukum billah, yang dalam bahasa kita selalunya disebutkan kenal. Kalau ilmu mengetahui. Jadi Rasulullah bermaksud sebagai manusia yang paling banyak dikurniakan oleh Allah, paling lengkap dikurniakan oleh Allah, ma'rifatullah. Ilmu ni tuan-tuan tempatnya di akal. Siapa yang akalnya cerdik, dia insya-Allah akal cerdik, rajin, mau, insya-Allah dia banyak ilmu. Sebab itu dalam kelas ada perperiksaan. Yang tercerdik dapat nombor 1, yang paling lemah akalnya curut. Ini ilmu Tetapi makrifah itu tuan-tuan, ilmu yang di dalam hati. Ilmu yang di dalam hati. Ramai orang-orang yang lemah akal, dia dapat makrifah. Sebaliknya ramai orang yang cerdik kurang makrifah. Kerana apa? Makrifah ni kurniaan Allah terus ke dalam hati. Seorang ulama tasawuf berasal daripada Maghribi tapi meninggal di Mesir, Syekh Abu Hasan As-Sazili, meninggal dunia tahun 656 Hijrah. 656 Hijrah. Syekh Abu Hasan As-Sazili dikata, aksarun nasi hijaban al-ulama, subhana man khajabal ulama bi ulumihim. Maksudnya manusia yang paling banyak dihijab daripada ma'rifatullah ialah ulama. Maha suci Allah yang menghijab hati ulama dengan ilmu mereka sendiri. Ini kan apa yang saya sebut tadi betul. Kalau ilmu, siapa yang cerdik, bersungguh-sungguh, ada kemauan, dia dapat banyak. Kalau kita tengok dalam apa itu sistem pendidikan kita, dia boleh sampai boleh mencapai apa ni, ijazah PhD, boleh jadi profesor. Ini ilmu. Tetapi makrifat tidak sebaliknya. Kata Syekh Abu Hasan Sazali, para ulama yang paling banyak terhijab daripada mendapat makrifah. Kenapa? Mereka, hati mereka dihijab oleh ilmu mereka sendiri. Sebab itu orang-orang yang kurang cerdik,
yang kurang cerdik, tak banyak ilmu. Ramai yang dikurniakan Allah ma'rifatullah. Kerana memerlukan makrifat ini memerlukan hati yang hidup, hati yang jernih, hati yang bersih. Jadi kalau ulama, dia rasa dia tahu, dia rasa dia pandai, ini sudah jadi hijab. Rasa saja ada ilmu sudah jadi hijab. Tapi kalau orang yang kurang pandai, kurang banyak ilmu Islamnya, dia rasa aku ni maklumat Islam tentang ilmu Islam pada diriku ni sikit sangat, cetek sangat. Ini baik tuan-tuan. Kerana kesedaran tak ada ilmu itu adalah satu sifat yang menunjukkan orang ini merendah diri, tawaduk kepada Allah, berasa miskin ilmu. Siapa yang berasa miskin ilmu, maka Allah mudah kurniakan ilmu. Siapa yang berasa kaya dengan ilmu, maka Allah tak beri ilmu. Setengah ulama tasawuf menggunakan dalil secara isyariah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu ialah untuk fakir miskin. Pemberian orang kaya yang berhak menerima ialah fakir miskin. Begitulah juga pemberian ilmu pada manusia. Hanya manusia yang berasa miskin ilmu, fakir ilmu saja yang dapat kurniaan daripada Allah, ma'rifatullah. Jadi ilmu pada akal, semakin cerdik maka banyaklah ilmunya. Semakin lemah akalnya, kuranglah ilmunya. Tetapi makrifat tuan-tuan, ini di dalam hati, didatangkan terus oleh Allah secara laduni. Jadi makrifat ini secara laduni, secara kurniaan. Kurniaan ini diistilahkan wahbi. Wahbi ini bukan mazhab wahbi, iaitu mazhab wahbi itu wahabi, ada alif. Ini wahbi tidak ada alif. Wahab, wahbun artinya kurniaan. Wahab itu Tuhan, nama Allah yang Maha Pemberi. Wahab, Al-Wahhab. Jadi makrifah ni kurniaan daripada Allah. Satu hari tuan-tuan, sesudah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali ni duduk-duduk bersama sekumpulan sahabat yang selalu berbincang-bincang. Entah bagaimana mereka satu ketika berbincang mengenai makrifah. Jadi sahabat yang bersama Sayyidina Ali menyebutkan, wahai Ali, tentulah makrifahmu sangat hebat, tidak seperti kami ini, karena engkau sejak remaja ke sana kemari berdamping dengan Rasulullah. Tentulah engkau dapat makrifah yang lengkap, yang lebih baik daripada kami. Kami ini kadang-kadang saja ada peluang bersama Rasulullah. Apa jawab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, wahai sahabat, kalaulah daripada Rasulullah, aku tak akan dapat makrifah. Wahai sahabat, kalau dari Rasulullah aku tak akan dapat makrifah. Tentulah sahabat yang mendengar jawapan Sayyidina Ali ini terperanjat, kerana Sayyidina Ali macam menafikan peranan Rasulullah dalam menyampaikan ilmu. Lalu sahabat bertanya, wahai Ali, kalau gitu macam mana engkau dapat makrifah? Sayyidina Ali menjawab, saya bacakan dalam bahasa Arabnya. Arabtullaha billahi. Wahai sahabat, aku dapat makrifatullah kerana Allah sendiri yang memberi. Daripada sinilah makrifat itu pemberian.
yang terus direct terus dalam hati. Ilmu itu usaha kita. Itu bedanya. Jadi ada dua perbezaan yang besar. Makrifah itu di dalam hati, tempatnya setelah hati itu dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah yang mampu menerima makrifah. Ada yang keduanya, makrifah itu pemberian Allah terus. Makrifah inilah tuan-tuan yang dicari oleh Nabi Ibrahim. Di dalam surah Baqarah Allah ada sebutkan kisah Nabi Ibrahim mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu kisah Ibrahim alaihissalam ketika munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Maka Ibrahim AS menjawab, ya Allah, aku beriman. Aku telah beriman, ya Allah, engkau berkuasa menghidupkan orang yang mati, kerana engkau telah kurniakan kepada aku ilmu tentang qudrat dan iradahmu. Tetapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka mudah-mudahan hatiku jadi mutmainnah. Jadi kalau takat ilmu tidak mampu menjadikan hati kita mutmainnah. Hanya makrifatullah saja yang menjadikan hati orang mukmin itu mukminah, mutmainnah. Jadi akhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala lempahkan terus ke dalam hati Nabi Ibrahim AS makrifatullah, seperti yang disebut dalam satu ayat dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Demikianlah kami perlihatkan, ajarkan terus kepada Nabi Allah Ibrahim, ke dalam hati Nabi Ibrahim, ayat-ayat Allah yang tersirat, yang berada di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, supaya Ibrahim AS menjadi seorang yang yakin. Jadi keyakinan akan wujud bila ada makrifah. Jadi betul ya, ilmu Nabi Ibrahim itu ada pada akal tentang qudrat dan iradah Allah. Dia beriman, tapi hati tak boleh mutmainnah, tak boleh tenteram. Bila Allah kurniakan makrifah ke dalam hati, barulah Nabi Ibrahim, hati Nabi Ibrahim mutmainnah, jadilah dia seorang yang yakin. Jadi beriman dan yakin. Maknanya takat ilmu kita boleh beriman, tapi tak mampu untuk yakin. Bila kita dikurniakan Allah makrifah, barulah kita dapat mencapai keyakinan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya fikir setakat ini dulu untuk pagi ini, kerana banyak dan panjang lebar tentang apa ni maksud hadis Nabi ini. Ana a'rafukum billah wa asuddakum khaufan minhu wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Setakat ini saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li muallimina li masyayikhina wa lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.